Hai, bertemu lagi kita dalam topik bab 5, nisbah trigonometri. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe cikgu. Kali ini kita nak menentukan nilai sinus, cosinus dan tangent pada sudut 30, 45 dan 60 tanpa guna kalkulator. Okey, jom kita mulakan. Okey, untuk sudut 30 dan juga 60, kita boleh menggunakan teknik melukis segitiga sama. Okey, di mana segitiga sama mempunyai setiap sisinya adalah sama panjang. Okey, kita lukis dulu. Okey, itu segitiga sama di mana setiap sisinya adalah sama panjang. Katakanlah sisi dia bernilai 2. Jadi setiap sisinya adalah 2. Jadi kita tahu segitiga bernilai 180 untuk semua sudut dalam segitiga. Okey, jadi setiap sudut pedalamannya adalah 60. 180 bahagi 3 kita dapat 60 setiap sisi sudutnya. Jadi kita dah dapat dah sudut untuk 60. Sekarang kita nak cari sudut yang 30. Okey. Okey, untuk sudut 30 kita bahagikan tengah-tengah bagi segitiga sama semua tu. Okey, jadi bila kita bahagikan tengah-tengah, bahagian sudut bahagian atas tu terpecah pada dua bahagian. Jadi sebelah kanan 30, sebelah kiri pun 30. Jadi kita dapat tapak kakinya 60, sebelah hujung atasnya 30 dan bahagian bawah semestinya sudut 90 darjah bila dia bersudut tegak satu garisan lurus ya. Jadi 90 tambah 60 tambah 30 menghasilkan 180 bagi setiap segitiga. Okey. Segitiga tadi kita tandakan setiap bucunya, tandakan dengan PQRS seperti gambar yang cikgu tunjukkan, dan kita keluarkan segitiga yang berada sebelah kanan kita tu. Di mana okey, bahagian atas 30 sudut tirusnya, bahagian bawah sudut tirusnya 60 dan sudut tegaknya adalah 90. Jadi kita tandakan bagi setiap nombor bagi setiap bucu iaitu QRS. Okey, jadi kita tahu panjang bagi Q hingga R adalah 1, S ke R 2. Jadi sekarang kita nak cari S kepada Q. Jadi dengan menggunakan teknik teorem Pythagoras yang kita pernah belajar pada masa tingkatan 1 dahulu, kita boleh mencari sisi bagi S ke Q. Untuk mencari sisi S ke Q, kita mesti menggunakan hipotenus. Panjang hipotenus tolak dengan panjang bawah tu. Okey, jadi panjang hipotenus tu 2 dan panjang bahagian bawah tu 1. 2 tolak 1. Kuasa 2 kan 2 tu. Okey. 4 tolak 1 menghasilkan nilai 3. Okey, 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 1. Jadi 4 tolak 1, jadi nilainya 3. Jadi jawapan untuk panjang S kepada Q punca kuasa 2 3. Okey. Ataupun disebut 3 punca kuasa 2. Okey, minta maaf. Okey, seterusnya kita carikan sudut bagi 45. Tadi kita dah buat untuk 30 dan 60. Sekarang kita lukiskan segitiga di mana segitiga mempunyai kaki yang sama panjang pula yang ni. Yang bukan bila kaki sama panjang, bahagian kaki dia sahaja mempunyai nilai yang sama panjang. Jadi bila kakinya sama panjang, di mana setiap bucu kakinya mempunyai sudut yang sama iaitu 45. Jadi 45 tambah 45 90 dan sudut tegaknya 90. Jadi hasil segitiga dalam tu sudut pedalaman menghasilkan 180. Okey. Sekarang kakinya sama panjang. Katakanlah kakinya adalah nilainya 1. Sekarang kita tak tahu bahagian kangkang kaki dia. Okey, jadi kita tandakan KLM bagi setiap bucunya. Jadi sekarang kita nak tahu panjang bagi K hingga M. Okey, untuk K hingga M kita gunakan teorem Pythagoras juga. Di mana kalau kita nak cari bahagian hipotenus, kita mesti tambahkan bahagian setiap 2 lagi sisi tepinya, itu 1 kuasa 1 tambah 1 kuasa 1 dan punca kuasa kan 2 semua tu. Jadi menghasilkan 2 punca kuasa 2. Jadi panjang untuk KM adalah 2 punca kuasa 2. Okey, settle dekat situ. Okey, seterusnya ingat balik segitiga tadi yang sudut 30 dengan 60 kita dah dapat sudut 45.
Okey, kita dah dapat semua setiap sisinya. Kita tanda balik setiap sisinya hasil daripada kita buat tadi. Sekarang kita hafal balik trigonometri kita. Syafiq takut hantu kerana sangat hodoh, tetapi Timah suka. Untuk mencari sudut tu kita mesti ingat dia punya sifir dia ni. Okey, sekarang kita nak cari sisi setentang per hipotenus. Jadi setentang bagi 30 adalah berapa? 1. Okey, 1 setentang per hipotenus. Hipotenusnya yang menghadap 90. 2. Jadi nilai sin 30 adalah 1/2. Okey. Seterusnya kita cari cos. Sebelahan per hipotenus. Cos 30. Sebelahan dia cos 30, sebelahan dia adalah antara sudut 90 hingga sudut 30 tu. Jadi dia adalah 3 punca kuasa 2. Okey, per dengan hipotenus dia. Hipotenus dia bernilai 2. Tulis nilai 2 di situ. Okey. Sekarang kita nak cari nilai tangent pula. Tangent bagi 30. Tangent bagi 30 setentang bagi 30 adalah 1. Okey, kita tulis nilai 1. Sebelahan bagi 30 adalah di sana, iaitu 3 punca kuasa 2. Itu dia. Kita dapat. Okey, sekarang kita nak cari sudut bagi 60 pula. Sin 60. Kita tengok sudut 60 di sana. Jadi sin adalah setentang per hipotenus. Setentang bagi 60 adalah 3 punca kuasa 2. Okey, per dengan hipotenus dia bernilai 2. Okey, yang bertentangan dengan 90. Ingat ya, hipotenus yang bertentangan dengan sudut 90. Okey, sekarang kita cari cos. Cos sebelahan per hipotenus. Sebelahan dia ada bernilai 1. Sebelahan 60 tu, jadi hipotenus dia 2. Kita dapat 1/2. Okey. Seterusnya kita carikan nilai tangent bagi 60. Tangent 60 setentang dia 3 punca kuasa 2. Okey. Seterusnya sebelahan dia. Sebelahan dia bernilai 1, iaitu panjang Q ke R tu adalah 1. Itu adalah sebelahan. Antara sudut 90 hingga sudut tirus 60 adalah sebelahan. Okey. Jadi bila 3 punca kuasa 2 per 1 sama dengan nilai 3 punca kuasa 2 juga. Tak payah tulis 1 dah. Okey, sekarang kita nak cari yang 45 darjah. Okey, kita cari sin 40 setentang per hipotenus. Okey, setentang 45 mana-mana je kita ambil. Okey, 1 sebab dua-dua sudutnya 45. Hipotenusnya 2 punca kuasa 2. Okey, nice. Seterusnya kita carikan nilai cos bagi 40. Cos sebelahan per hipotenus. Sebelahannya bernilai 1. Okey, tulis 1. Hipotenusnya bernilai 2 punca kuasa 2. Okey. Next, last kita cari tangent bagi 45. Tangent 45 setentang dia setentang 45 1. Sebelahannya adalah antara sudut tirus 45 hingga 90, iaitu 1. 1 bahagi 1 1 lah nilai dia. Tak perlulah kita tulis 1/1. Okey, jadi dengan tanpa menggunakan kalkulator pun kita boleh tahu nilai bagi tangent 45. Okey, katakanlah kita tahu tangent 45. Kita ambil satu contoh ya. Tangent 45. Okey, kalau kita gunakan kalkulator, kita tekan tangent 45 tekan sama dengan yang akan menghasilkan nilai 1. Sama seperti apa yang kita buat tanpa menggunakan kalkulator. Okey, nice. Faham kan? Alright. Seterusnya kita ke soalan di mana carikan nilai 3 cos 30 tolak 2 sin 30. Jadi 3 cos 30 berapa? Kita tengok dalam jadual balik. Cos 30 bernilai 3 punca kuasa 2 per dengan 2. Okey, kita buatkan kurungan sebab dia darab. Tolak dengan 2, darab dengan sin 30. Sin 30. Sin 30 bernilai berapa? Sin 30. Okey. Sin 30, minta maaf, bukan sin 30. Sin 60.
iaitu 3 punca kuasa 2 per dengan 2. Okey, jadi tengok balik soalan ya. Okey. 3 tolak 3 punca kuasa 2 per 2 tolak 2. 3 punca kuasa 2 per 2. Jadi kita boleh faktorkan, keluarkan 3 punca kuasa 2 per 2 letak luar, di mana 3 tolak 2 menghasilkan nilai 1. Jadi kita faktorkan dia. Okey, jadi 1 kan. Okay, ini teknik faktoran. Jadi 1 apabila darab apa sebarang nombor pun dia akan hasilkan nombor yang asal di atas. Okey, jadi 3 punca kuasa 2 per 2. Jadi jawapan dia untuk nilai soalan tu tadi. Okey, seterusnya tengok soalan yang kedua. Sin 45 tambah cos 45. Okey, kita tengok sin 45. Sin 45 1 per 2 punca kuasa 2 tambah dengan cos 45 1 per 2 punca kuasa 2. Oi, sama kan? Okey. Macam mana kita nak selesaikan dia? Okey, kita tengok. Bila 1 tambah 1 atas, tengok bahagian pecahan bawah tu sama, kita boleh direct je tambah. Ingat ya, pecahan kalau sebutan di bawahnya sama, kita boleh samakan. Jadi 2 per 2 punca kuasa 2. Jadi sekarang sebenarnya dah selesai. Tapi nilai dia kita masih boleh kecilkan. Yang 2 punca kuasa 2 tu kita matikan dengan darab 2 punca kuasa 2 per 2 punca kuasa 2. Kenapa kita mesti darab benda tu? Sebab 2 tu kalau kita bahagi pun tetap menghasilkan 1. Okey, tengok ya. 2 darab 2 punca kuasa 2 per dengan 2 punca kuasa 2 darab 2 punca kuasa 2. Okey, dekat sini cikgu nak tunjuk. Ini tips dia. 2 punca kuasa 2 darab 2 punca kuasa 2 bersamaan. Okey, kita keluarkan topeng yang besar atas. 2 darab 2, 4 kan. Yang dalam dia tu kan. Jadi 4 punca kuasa 2 bernilai 2. Jadi kita tahu dah yang sebutan bahagian bawah tu menghasilkan nilai 2. Okey, kita dah dapat dah nilai 2. Kita tulis yang bahagian atas dia. Per dengan 2. Hasil yang tadi kita buat yang sebelah sana. Jadi kita boleh matikan yang atas dengan bawah. 2 tu boleh mati. CP2 dengan 2 tu boleh mati. Tinggallah 2 punca kuasa 2. Jadi jawapan untuk sin 45 tambah cos 45 sama dengan 2 punca kuasa 2. Okey, akhir sekali di sini kita nak buat unit ukuran bagi sudut. Untuk 1 darjah bersamaan dengan 60 minit, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi kalau kita nak tukarkan darjah kepada minit, okey, kita tulis darjah kepada minit. Okay, di mana kita mesti darab dengan 60. Sebab 1 darjah bersama 60. Sebab itulah kita darab 60. Kalau 2 darjah, 2 darab 60, 120 minit. Betul? Okey, sekarang kalaulah kita nak tukarkan minit kepada bentuk darjah. Okey, kalau minit kepada darjah kita terbalikkan dia, dia akan jadi bahagi. Bahagikan 60. Okey, kita tengok bentuk soalan dia. Okey, tukarkan 30.2 darjah kepada darjah dan minit. Sekarang dia dalam bentuk darjah sahaja. Kita nak tukar kepada darjah dan minit. Kita tahu yang 30 tu adalah darjah. Kita tak perlu usik. Yang perpuluhan belakang tu kita mesti usikkan dia dari, tukarkan dia kepada bentuk minit. Darjah nak tukar kepada minit, di mana kita darab 60. Jadi yang belakang, titik belakang 0.2 tu kan 30.2 kan. Dia 0.2 lah. Jadi 0.2 darab dengan 60 minit. Okay, jadi kita akan menghasilkan 30 darjah. 0.2 darab 60 akan menghasilkan berapa? 12 minit. Jadi kita dah dapatkan tukar daripada bentuk darjah sahaja kepada darjah dan minit. Okey. Cuba ulang balik ya kalau tak faham. Okey. Sekarang kita last soalan terakhir, 43 darjah 30 minit kepada darjah sahaja pula. Okey. Sekarang kita tulis balik soalan, 43 darjah 30 minit sama dengan 43 darjah. Darjah tu tak ada masalah sudah. Okey, kita nak tukar yang 30 minit tu. 30 minit tu mesti ditukar kepada darjah. Minit tukar pada darjah bahagi 60. Okey. Jadi kita bahagikan 60. Jadi bila kita dah matikan 60,
Apakah hasil? Kita akan dapat 43 darjah tadi. Kita tak usik. Okey. Jadi 30 bagi 60 kita dapat 0.5. Okey, 0.5. 0.5 apa? Darjah. Kita tukar kepada bentuk darjah kan. Jadi dia akan dapat 43.5 darjah. Okey. Okey, berjumpa lagi kita pada sesi yang akan datang. Ciao, cing, ciao. Ya. Yeah.